Watikah pelantikan Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat akan diselesaikan segera. Itu tumpuan laporan dari Sabah bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Izam. Terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyampaian watikah pelantikan bagi Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat di negeri ini akan diselesaikan segera bagi memastikan segala perkara berhubung aspek adat dan budaya dapat dijalankan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasnih berkata ia penting bagi membolehkan masyarakat mendapatkan khidmat Ketua Anak Negeri dan Ketua Masyarakat secepat mungkin. InsyaAllah dalam bulan ini ataupun seawalnya lagi benda pelantikan-pelantikan ini akan selesai kita buat dan kita tidak menunggu lama kerana kita tahu masyarakat di sana mereka memerlukan perkhidmatan khususnya sampai cuti ini ramai masyarakat yang akan melangsungkan perkahwinan. Datuk Isnin ditemui selepas menyempurnakan majlis penyampaian watikah pemimpin adat Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur Kudat. Beliau berharap mereka yang diamanahkan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan menyelesaikan segala masalah berkaitan adat tanpa bertangguh. Yang pentinglah kita akan bekerjasama dengan NO sebab kita pun tahu juga masalah kan di Kudat memang banyak. Yang penting itu Cina punya, itu Chinese punya lah. Itu masalah kita akan semakin kasih selesaikan. Itulah tujuan kami untuk menerima pelantikan ini kerana menangani mana yang perlu ditangani melalui budaya atau istiadat. Di mana-mana saja kami sanggup. Dalam majlis ini seramai 12 wakil ketua anak negeri, 7 ketua masyarakat Cina dan 3 ketua anak negeri menerima pelantikan. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Isnin turut menyampaikan watikah pelantikan kepada ahli Lembaga Bandaran Kudat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Sarawak kerana menandatangani perjanjian komersial dengan Petronas. Katanya Kerajaan Sabah juga akan berusaha ke arah sama bagi memeterai perjanjian dengan syarikat minyak berkenaan. Perjanjian Petronas dengan Sarawak ini membolehkan Kerajaan Sarawak melalui anak syarikatnya Petroleum Sarawak Berhad Petros memain peranan lebih besar dalam industri minyak dan gas menerusi kerjasama dengan Petronas. Datuk Jeffrey dalam kenyataannya berkata, perjanjian tersebut menunjukkan komitmen dan kesungguhan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam memberikan hak kepada Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Jelasnya perjanjian seumpama akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi negeri, seterusnya mempercepatkan lagi pembangunan luar bandar yang jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Tambah Datuk Jeffrey, kerajaan negeri akan bekerjasama erat dengan Sarawak dalam memastikan semua hak terkandung dalam MA63 dipenuhi. Jabatan dan agensi kerajaan beserta pihak korporat dan individu di negeri ini digalakkan bekerjasama dalam menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada golongan terjejas pandemik COVID-19. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Jika berkolaborasi bersama jabatan-jabatan ataupun kementerian kerajaan, maka kita boleh dapat menyalurkan bantuan ataupun perkhidmatan kepada kumpulan sasar yang memerlukan. Jadi kita amat mengalu-alukan dan menghargai segala sokongan kolaborasi daripada NGO-NGO dan juga syarikat-syarikat korporat. Syahelmi menyatakan demikian ketika ditemui dalam program Kembara Prihatin Negara peringkat negeri di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Mengenai program tersebut, katanya ia di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bertujuan menyantuni golongan memerlukan di seluruh negeri. Ia melibatkan kolaborasi dengan pelbagai sektor korporat, menghulurkan bantuan berupa barangan keperluan harian dan produk kesihatan. Program Kembara Prihatin ini bermula di Kampung Tanjung Dumpil Putatan, melibatkan pengagihan 100 bakul makanan kepada golongan sasar dan akan diperluas ke daerah lain. Seramai 1 juta penerima disasarkan menerima manfaat di seluruh negara dengan melibatkan pembukaan kaunter khas bagi pengagihan bantuan kecuali di Sabah diberikan secara terus kepada golongan yang telah dikenal pasti. Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sanakan akan terus dijadikan sebagai markas wilayah laut Mawila 2 selagi bangunan baharu yang dicadang dibangunkan di atas tanah berkeluasan 2.2 hektar di Jalan Utara Sanakan belum dilaksanakan.
Menurut Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Sabri Zali berkata, cadangan pembinaan telah dimajukan kepada Kerajaan Persekutuan dan didaftarkan kepada Unit Perancang Ekonomi EPU agar dapat dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Projek dicadang dimulakan tahun hadapan, meliputi pembinaan bangunan operasi Markas Mawila 2, melibatkan fasiliti seperti gudang, stor logistik, stor penyimpanan peluru dan bahan letupan, selain bangunan rumah keluarga bagi menempatkan pertambahan jumlah anggota petugas. Kelulusan secara verbalnya telah pun kita perolehi, telah diperakui, cuma kita belum tahu berapa bajet yang akan diperuntukkan untuk projek itu. Bukan sahaja bangunan Markas Wilayah Laut 2, kita juga akan melaksanakan pembinaan secara design and build perumahan untuk anggota-anggota TLDM di wilayah Laut 2 di Sandakan ini. Beliau ditemui media selepas menyampaikan perutusan kepada anggota Mawila 2 di Dewan Azim di rumah keluarga RK TLDM Taman Samudera Sandakan. Buat masa ini, kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan dilaksana di Mawila 2 pangkalan TLDM Sandakan, termasuk di kawasan rumah kaki tangan RK TLDM di Taman Samudera Sandakan. Jabatan Penerangan Daerah Lah Datu telah melaksana lebih 500 hebahan pandemik COVID-19 di kawasan perkampungan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Segama, Silam dan Tunku menerusi program Info on Wheels IOW sejak penularan pandemik berkenaan. Turut diedarkan ketika program berkenaan, lebih 3,000 risalah dan poster mengenai tindakan serta aktiviti yang perlu dielak bagi mengekang penularan pandemik itu. Pegawai Penerangan Daerah Lahad Datu, Henry Nurdin berkata, hebahan dilaksana 4 kaki tangan secara bergilir dengan purata 150 hebahan sebulan. Ia bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan penduduk kampung mengenai bahaya pandemik COVID-19 selain membudayakan norma baharu dalam kehidupan seharian. Tahap kesedaran masyarakat Lahad Datu adalah baik dan memuaskan, namun perlu dipertingkatkan lagi lah. Yang mana disiplin kendiri perlu diperketatkan, terutamanya berkenaan tanggungjawab mematuhi SOP dan pengamalan budaya norma baru. Henry menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di pejabatnya di Lahad Datu mengenai IOW yang dijalankan di daerah tersebut. Daerah Lahad Datu antara daerah dikategorikan sebagai zon merah pandemik COVID-19. Setakat 7 Disember, jumlah kumulatif kes positif di daerah berkenaan sebanyak 2,832 kes dengan 12 kluster direkodkan. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Pastikan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa bersama kekang pandemik COVID-19. Kembali bersama Syarul Islam di Angkasa Puri. Syarul, silakan. Baik, terima kasih Ijam dari RTM Sabah. Saudara, ini antara tumpuan dari